Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak menerangkan tentang penetapan subnetting ataupun pengenalan tentang subnetting, tugas-tugas subnetting dan pengiraan subnetting. Okey, bagi yang lupa nama saya ataupun yang baru kenal saya, nama saya Puan Sarah Subhanwar binti Ali. Okey, apa itu subnetting? Subnetting direka untuk mengatasi kekurangan alamat IP melalui internet. Teknik ini memecahkan rangkaian yang terlalu besar dan rumit kepada rangkaian yang lebih kecil dengan nama baharu yang lebih mudah untuk diuruskan. Namun, subnetting tidak boleh digunakan kecuali yang sesuai dengan alamat IP kelas tertentu. So, kena ada syarat-syarat dia yang kena dia memenuhi syarat-syarat dia supaya dapat digunakan dan dia sahih lah. Subnetting tu betul boleh digunakan. So, dengan memahami subnetting, kita baru boleh gunakan subnet yang betul lah untuk penetapan bagi terminal-terminal kita nanti. So, memahami subnetting ialah strategi yang digunakan untuk memisahkan rangkaian fizikal kepada yang lebih daripada satu sub-rangkaian logik yang lebih kecil, iaitu subnet. Alamat IP termasuk segmen rangkaian dan segmen host. Alamat IP ni termasuk segmen rangkaian dan segmen host. So, broadcast nanti, network IP, tu semua tu nanti dia ada dalam tu. So, kita tahu apa nak setkan IP untuk setiap host berkenaan. Subnet direka bentuk dengan menerima bit daripada bahagian host alamat IP dan menggunakan bit untuk menetapkan beberapa subnet yang lebih kecil dalam rangkaian asal. Teknik subnetting menjadikan skala rangkaian lebih luas dan tidak dihadkan oleh kelas IP. Kelas IP ni sebenarnya ada 5 tau. A, B, C, D dan E. Okey, tapi kita biasa guna 3 ni saja, iaitu A, B, C yang telah ditetapkan. Dengan subnetting, rangkaian boleh dicipta dengan kekangan host yang lebih realistik. Sebab kita ada dia subnetting ni ada syarat dia. Jadi kita kena memastikan bahawa syarat itu dipenuhi untuk dalam kita mengira subnet membuat penetapan subnetting itu. Subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bahagian alamat IP 32 bit yang mewakili rangkaian dan bahagian mana yang mewakili host. Dengan kelas alamat IP standard, hanya 3 kemungkinan rangkaian tersedia, iaitu 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, 24 bit untuk kelas C. Apa itu subnet mask ataupun topeng subnet? Seperti alamat IP, subnet mask terdiri daripada 4 byte 32 bit dan ditulis dalam tanda yang sama dengan alamat IP. Biasanya ialah 255.255.255.0. So dia ada 4 byte. 1, 2, 3, 4. So 1 byte dia mewakili 8. 8, 16, 24, 32. So total up dia 32 bit. So untuk TCP/IP berfungsi, anda memerlukan subnet mask. So subnet mask melengkapkan alamat IP dan dengan menerapkannya pada alamat IP menentukan subnet IP yang dimiliki. So alamat IP mempunyai 2 komponen, iaitu alamat rangkaian dan alamat host. Subnet membahagikan lagi bahagian host alamat IP kepada subnet dan alamat host jika sub-rangkaian tambahan diperlukan. So, akibatnya ia menutup alamat IP dan membahagikan alamat IP kepada alamat rangkaian dan alamat host. So, apa fungsi subnetting? So, kat sini ada banyaklah fungsi dia, tapi kat sini ada 7 lah yang digariskan, iaitu penggunaan alamat IP. Apa fungsi dia? Untuk memastikan penggunaan alamat IP lebih kemas, lebih efisien, lebih tidak membazir lah. So yang kedua, mengurangkan rangkaian trafik rangkaian. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan rangkaian.
Yang keempat, mengoptimumkan prestasi dan kelajuan rangkaian. Yang kelima, mengelakkan trafik rangkaian. Tadi mengurangkan, ni mengelakkan. So, dua tu. So, yang keenam, memudahkan proses pengurusan dan keselamatan rangkaian. Dan yang ketujuh, membolehkan hubungan rangkaian antara topologi fizikal yang berbeza. So ada 7 dah tu digariskan. So apa objektif subnetting? Antaranya teknik subnetting ini memudahkan seorang administrator jaringan untuk membuat dan menguruskan jaringan dan meningkatkan keselamatan jaringan. Antara objektif jaringan adalah membolehkan penggunaan pengalamatan lebih efisien, berkesan dan jimat. Contoh, untuk jaringan yang mempunyai 10 host, jika kita guna kelas C sahaja, kita ada 254 available host. So, kalau kita guna 10 sahaja, kita akan nampak dekat itu 244 host yang masih tidak digunakan. So, kita kena noted lah yang itu adalah host yang available yang tidak digunakan. Tapi jikalau kita menetapkan satu lokasi ke satu lokasi dalam situasi ni kan, kalau kita tak gunakan, kita rugilah. Kalau sedang kita tahu maksimum optimum kita boleh guna sehingga 254 host. So itu kita tak guna pun tak apa, tapi kita standby dan kita tahu yang ada lagi kosong, dan bila ada keperluan untuk menggunakan, kita tak perlulah beli mendapatkan lagi IP address lah baru, sebab kita masih ada banyak kosong lagi. Maksudnya kita masih boleh tambah komputer lagi ataupun kita boleh menambah peranti lagi. Yang kedua, membolehkan satu kelas network memiliki sub-network tertentu. Menetapkan satu kelas jaringan menjadi pecahan kecil menjadi sub-network. So kalau kita memang dah ada ketetapan, contoh nanti saya akan bagi tunjuk contoh model, contoh pengiraan yang hanya 4, hanya 8. So tapi nak guna lagi, so macam mana dia orang buat kaedah tu. So, yang seterusnya, menentukan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Letak-letak je nombor. Kan? Rupanya nombor tu tak boleh. So, sebenarnya nombor tu dia ada range dia yang tertentu berdasarkan pengiraan yang kita akan bincang nanti. So, tak boleh kena buat penetapan berdasarkan kriteria subnetting nanti. So, yang seterusnya mengatasi masalah perbezaan peranti hardware dengan topologi fizikal jaringan. Yang seterusnya membolehkan penetapan lokasi IP address lebih efisien dalam sebuah jaringan supaya mampu memaksimalkan penggunaan IP address. Seterusnya mengatasi masalah perbezaan peranti dan media fizikal yang digunakan dalam satu rangkaian, kerana router hanya dapat mengintegrasikan berbagai media yang berbagai peranti lah, dan berbeza jika setiap network memiliki address network yang betul lah. So dia meningkatkan keselamatan, mengelakkan trafik kepadatan, congested jam dan banyak data daripada banyak host dalam satu rangkaian. Okey, ini adalah jadual subnet mask. So subnet mask dia ini adalah kelas C. So di kelas C ni maknanya dia 255 yang pertama tu. 255, 255, 255. Tengok sini semua 255 kan. 255 pertama, kedua, ketiga. So ni yang belakang je berubah. Maknanya ni adalah kelas C. So subnet mask bagi kelas C ni, kalau dia antara 0 hingga 127, dia adalah 2/24. 128 hingga 191, dia adalah /25. Sehinggalah 255 ni adalah /32.
bilangan IP bagi setiapnya, kalau 24 dia ada 256 nombor IP. So dia akan tolak 2 lah. 2 tu network dengan broadcast. So dia dapatlah 254. Macam ni, kalau slash 25 dia ada 128 IP tolak 2. Macam saya cakap tadi, network dan juga broadcast. Kita tolak 2 untuk host network dan juga host broadcast. IP host network dan juga IP host broadcast. So dia akan jadi 126. Begitu juga 64 tolak 2 jadi 62, 32 jadi 30, 16 jadi 14, 8 jadi 6, 4 jadi 2, 2 jadi 0, 1 jadi. Okey, itulah dia. Okay, so ini adalah jadual asas nombor perduaan. So, kena refresh balik masa you all belajar kat sekolah dahulu. Okay, berkenaan 2 kuasa berapa? Okay, 2 kuasa kosong, 1. 2 kuasa 1, 2. 2 kuasa 2, 4. Macam mana boleh dapat 4? 2 kali 2, 4. Macam mana 2 kuasa 3 dapat 8? 2 kali 2 kali 2 dapat 8. 2 kuasa 4, macam mana jadi dapat 16? 2 kuasa 2 kuasa 2 kuasa 2 kali 2 jadi dapat 16. Kalau 32, 5 kali 2, 2, 2, 2, 2 kalikan semua, jadilah 32. Kalikan 2 lagi dapat 2 kuasa 6, 64. Kalikan 2 lagi dapat 2 kuasa 7, 128. So dari segi binary, bila dia 1 je dia ada nilai. Nanti saya tunjuk macam mana nak kira. So dalam bit ni, daripada 2 kuasa 0 hingga 2 kuasa 7, dia ada 8 bit. Bit yang pertama, bit yang kedua, bit yang ketiga, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okay, ini adalah asas nombor perduaan. Okay, ini adalah jadual yang almost macam yang tadi. Cuma nak maklumkan di sini adalah, ini adalah kita akan saya akan mula memaklumkan tentang, menunjuk ajar tentang tutorial subnetting IP address kelas C/24 yang selepas ni lah. Soalan yang akan kita jumpa nanti sekejap lagi adalah soalan 1 kelas C/24. Dan di sini kita boleh tengok kita boleh tengok di sini 255, ni sama macam yang tadi tulis. Okay, so 255 semua, bila dia 255 semua dia ada nilai. So macam saya bagi tahu sebelum ni, 255 adalah nilai yang paling besar lah dalam segmen bit ni, sebab dia nilai dia antara 0 hingga 255. Okay, so bila dia 1, 1, 1, 1 ni semua, maksudnya sini semua penuh. Ni semua 255 penuh nilai dia. So kita tak boleh nak pinjam. Yang kita boleh pinjam adalah nilai yang ada kosong. So kalau tengok kat sini /24 total IP 256, kita tolak 2 ni kita reserve untuk IP network dan IP broadcast. Macam saya cakap tadi lah, tolak 2 tu kan memang untuk 2 ni lah untuk host IP network dengan host IP broadcast. So yang boleh guna adalah 254. Kalau kita tengok daripada sini 256, sebab apa? Semua kosong kat sini. Yang kosong ni yang kita boleh gunakan. Boleh pinjam yang dalam yang ada kosong ni. Kita panggil wildcard lah . Okay, kalau macam yang kedua ni /25, 128, total IP adalah 128. So kalau kita tengok kat sini kan, 0, 0, 0, 0, 1. Okay, yang ini 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 2 kuasa 7 ni ada nilai. So daripada 256 dengan 2 kuasa tolak 2 kuasa 7, so baki dia adalah 128. Tolak lagi dengan 2, dia dapat 126. So yang kosong ni lah yang kita boleh gunakan dan kita pinjam untuk host-host yang kita nak tetapkan untuk subnetting. Okey, kita terus ke topik, kita terus ke soalan supaya anda lebih jelas nampak di sini . Sebelum saya terlupa, /31 dengan /32 ini kalau anda tengok total IP dia untuk /31 2,
Untuk /32 1. So bila dah tolak 2, so dia tak ada usable IP. So untuk /31 dengan 32 kita tak sesuai guna sebab dia tak ada usable IP. So yang paling sikit adalah 2 pada /30. So kita akan tengok pada soalan nanti ada yang sikit juga, sengaja diletak supaya anda faham macam mana nak buat subnetting kepada host-host yang sedikit nanti. Dia ada yang banyak, ada yang sedikit juga. Diberikan contoh nanti. Okey, contoh 1. Okey, contoh 1 ni soalan dia adalah 192.168.10.10/24 di mana subnet mask dia adalah 255. Okey, bila kita tengok /24 ni kita tahulah subnet mask dia adalah 255, 255, 255 dan 0. So untuk di sini dalam konsep ni X kita andaikan adalah binary 1, Y adalah binary 0. So kalau kita tengok pada jadual di bawah, okay, macam saya tunjuk tadi kan, untuk nak kira berapa bilangan bit ni kan, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7, bit 8 kan. Okey, ni bit 1 sampai bit 8. Kuasa 2 dia, okey, kita kira daripada yang paling rendah. Yang paling rendah adalah sebelah kanan, iaitu 2 kuasa 0. Sorry tadi 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6 dan 2 kuasa 7. Okey, di situ. So, nilai kuasa dia adalah, ini kalau kena darab lah, pakai kalkulator saintifik. Kalau 2 kuasa 0 memang 1, 2 kuasa 1 memang 2. Ini pakai kalkulator saintifik boleh, darabkan pun boleh. So, macam yang kita maklum, subnet mask dia kosong, jadi binary dia semua akan kosong. So, nilai yang diperoleh semua adalah kosong. Jadi, kita tahu yang nilai binary 1, 0, jadi total up adalah kosong. Tetapi nilai binary kosong dia adalah 2 kuasa 8. Sebab apa? 88 ni semua kosong. 88 ni semua kosong kan? Jadi, dia ada 256 IP yang adalah untuk ini, ya. Okey, macam yang saya tunjuk tadi, 255, 255, 255 0. So ini 255 macam saya cakap tadi, yang ini pun 255, yang ini 255 dan ini adalah kosong. Yang kosong ni yang kita boleh pinjam. So penulisan untuk subnet mask adalah 255, 255, 255 dan 0. So subnet 2 kuasa X. Macam tadi kita bagi tahu 2 kuasa X dan juga 2 kuasa Y. So 2 kuasa X adalah jika binary itu 1. So 2 kuasa X tak ada binary yang 1, maksudnya X sama dengan 0. So 2 kuasa 0 adalah 1. Sementara jumlah host yang boleh digunakan adalah 2 kuasa Y. So Y kita tahu 88 semua kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 88 semua kosong. Jadi kita kata 2 kuasa 8. 2 kuasa 8 adalah 256. Tolak dengan 2, kita tahu ada 254 host atau komputer atau IP address atau PC yang boleh kita gunakan. So blok subnet 256 tolak 0, jadi 256 host dalam satu blok. So macam mana nak tahu 256 tu boleh dapat? Anda kira 0, 1, 2, 3, 4 sampai 255. So kita akan dapat total up adalah 256. So berdasarkan pengiraan anda tadi, 192.168.10.1 subnet mask tadi kita yang ini, number of subnet bits kita ada 1 bits. So number of subnet kita ada 2 kuasa 8 iaitu 256 yang kita kira tadi. Number of host bit per subnet 256. So yang kita kira tadi 2 kuasa 8 ni kita dapat 256, bawa turun ke bawah, tolakkan 2. Kita tahu bila tolakkan 2 maka kita maklum yang usable host hanya 254. So so IP network subnet address biasanya kita ambil nombor yang ini, tapi dekat sini kita letak kosong. Itu adalah biasanya lah. Untuk network kita ambil yang paling mula sekali, itu kosong.
So first host IP address selepas kosong lah 1 sehingga 254. Sementara broadcast address kita ambil yang terakhir sekali iaitu 255. So kiraan jumlah host adalah 256. Macam mana nak kira? 0, 1, 2, 3 sampai 254 dan 255. So total up ada 256 host. So IP type adalah private. So dekat CIDR notation adalah /24, kelas adalah C, wildcard adalah 0.0.0. Itulah nilai dia, ya. Okey, boleh semak dalam IP subnet calculator anda yang saya pernah tunjuk. Menggunakan hanya type maklumat yang nombor IP dan juga kita slash berapa. So CIDR notation kita adalah /24. Anda klik saja, anda tekan, dia tak suruh calculate, dia akan bagi nilai-nilai berikut. So anda bandingkan nilai-nilai ini dengan nilai yang anda kira tadi. So nilai dia adalah sama. Dan saya nak tunjuk dekat sini, dia ada IP kelas C, binary subnet mask dia macam ini. Ni kan saya tunjuk tadi kan, segmen pertama, segmen kedua, segmen ketiga dan juga segmen keempat. So dalam satu segmen ada 8 bit. So wildcard dia adalah 00255, subnet mask dia adalah 255. Ini kenapa wildcard dia macam ni? Maksudnya ada sehingga 255 lah dia punya available IP tu kan. Dia punya IP, so kita kena kira untuk broadcast, network dan sebagainya lah kan. So dekat sini secara ringkasnya penulisan dia adalah IP address dia 192.168.10.1. Kita boleh letak hujung dia /24 nak memberi maklum dia adalah kelas C /24. So untuk contoh yang kedua, soalan dia adalah 192.168.13.1/29. So subnet mask daripada /29 ni kita tahu kalau misalnya kita check balik dalam jadual tadi, /29 dia punya subnet mask dia adalah 248. So kita buka balik dalam table yang kita buat ni, bilangan kita sama 1, 2 sampai 8, kuasa 2 kita daripada 0 sampai 27. Nilai kuasa kita adalah 2 kuasa 0 adalah 1 sehingga 2 kuasa 7 adalah 128. So untuk binary ni dia tulis sebagai 11111. So nilai binary kosong dia, binary 1 dia, X dia ada 1, 2, 3, 4, 5. So 5. Untuk binary kosong dia ada 1, 2, 3, letak 3. So dekat sini kita kira 128 untuk yang X 128, 64, 32, 16, 8. So berapa kiraan dia dekat situ. Yang Y pula nilai binary kosong dia adalah 2 kuasa 3. So 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 IP 1 block. So nilai hujung dia adalah 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8. So ada 248. Based on 248 ni berapa sahaja yang baki? Kita tengok nanti. So daripada 248 ni tadi yang kita kira tadi kan, ni segmen pertama penuh, segmen kedua penuh, segmen ketiga penuh. Segmen keempat kita ada 248 yang dah digunakan. Kita ada balance lagi 2 kuasa 3 iaitu 8 host. So daripada subnet ni 2 kuasa X. 2 kuasa X dia, X adalah 1, 2, 3, 4, 5. 2 kuasa 5 adalah 32. So 2 kuasa host yang boleh digunakan adalah Y. Y tu adalah yang kosong 1, 2, 3, jadi 2 kuasa 3, 8. Tolakkan dengan 2 untuk network dan juga broadcast. So kita ada 6 host. So 6 host ni boleh untuk komputer, IP address, PC lah. So host tu, so block subnet dia 256 tolak 248 sama dengan 8 host dalam satu blok. So dalam satu blok ni kan, bila dia ada 8 8 tu maksudnya termasuk yang 2 network dengan broadcast tu kan.
So kita kira daripada 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 maknanya dia dah 8 sebab kita kira daripada 0. So untuk blok yang kedua kita start dengan 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So sampai 15 dia dah dapat 8. So kita stop dekat blok yang kedua. Blok yang ketiga kita ada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 kita dah 8. So kita start dengan blok yang keempat adalah 24 dan seterusnya lah. Kan dia akan macam gitu. So nota 0 hingga 255 memang 256. Jadi jadual subnet broadcast dia adalah blok subnet tolak 1 contoh 24 tolak 1 sama dengan 23 maka 192.168.13.23. So daripada soalan tadi tu kan yang kita kira-kira tadi tu semua, so kita tahu dia host IP address dia adalah 192.168.13.1. Subnet mask seperti yang diberi 255, 255, 245, 248. Number of subnet bits 32 bit. So number of subnets adalah 2 kuasa 3 sama dengan 8. Number of host bit per subnet adalah 8. Yang boleh guna 6 saja sebab kita dah tolak 2 untuk network dan broadcast. So untuk yang pertama, kita start dengan network dia kita dah ambil 0. Kemudian broadcast kita ambil yang 7. So yang awal dengan yang akhir kita dah setkan lah. Okay, macam saya cakap sebelum ni dalam kelas lah saya dah bagi tahu. Broadcast kita sebenarnya boleh aja ambil nombor-nombor yang lain ni, tapi biasa kita ambil broadcast yang terakhir dan juga IP network tu kita ambil yang awal. So kita belah tengah tu adalah untuk usable host lah, maksudnya apa-apa host yang kita nak guna. So untuk first host IP 192.168.13.1 sehingga 6. Okay, last adalah 6. Jadi kita ada 8 lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita ada 8 host. Okay. Let's say kita nak buat satu lagi LAN dekat yang lain. Sebab kita nak guna mungkin lebih daripada 6 kan. Kat sini kita guna 6 kan. Mungkin kita ada 10 PC. So kita kena buat lagi satu network. So kita start dengan IP network dia adalah 8. So 9, 10, 11, 12, 13 sampai 14 ni available host lah. So broadcast dia adalah 15. So ini adalah 8, ini adalah 8, so ada 16. So dekat dalam ni 6 jadi 12. So ada 12 yang 12 komputer boleh dipasang di dalam ni. Kalau cukup, settle lah. Kalau nak guna lagi, okay, ada lagi lah. Kita ada nak guna lagi 6. So kita tambahlah lagi kat sini. So 15, kita sambung lagi 16 untuk IP network. Kemudian kita ambil yang terakhir 23 untuk jadi broadcast address. So dari 17 hingga 22 ni ada 6 lah, 6 host. So 8. So 6, 12, 18. So ada 18 PC ke ataupun device pengguna yang boleh digunakan di dalam sini. So ini adalah IP type private. CIDR notation kita adalah /20. 9 kelas C, wildcard kita adalah 7, iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So itulah dia. So ada 8 lah semuanya. So berdasarkan hasil dapatan kita tadi, kita buat semakan menggunakan subnet calculator. So ini yang kita perlu tengok lah. So sama 1, ini network addressnya, ini yang available host, dia punya range, ini broadcast 7. So total number host 8, usable 6, subnet mask dia 248. Wildcard ni yang available lah 7. Binary subnet mask kita ada segmen 1, 2, 3, 4. So ini yang kita boleh pinjamkan sebab dia ada nilai kosong kat situ kan. So kelas C, CIDR notation dia adalah /29, IP type adalah private. Macam sebelum ni kan saya ada ajarkan tentang public dan juga private. Yang ini adalah private. Nanti kita tengok yang public pula. So untuk short penulisan dia adalah 192.168.3.1/29. Kita nak tunjuk dia /20.
9, maksudnya subnet mask dia adalah 2, 4, 8 kalau kita tengok pada jadual yang awal-awal tadi. So, yang 6 tadi tu kan, tadi kan dia ada 8, kemudian 6 yang usable kan. Kemudian saya ada bagi tahu contoh yang dalam pengiraan kita pun kita kata, saya ada bagi tahu tentang kalau tak cukup nak guna lagi tambah kita boleh dah. So kat sini ada kalau dekat dalam subnet calculator ni pun dia tunjuk juga ya. Dia tunjuk daripada kosong. Okay, network address dia kosong, host usable host range dia 1 hingga 6, broadcast 7. So ni 8. 9 hingga 14, broadcast addressnya 15, 16 network balik. Sama dengan tadi. 17, 22, broadcastnya sampai 23, 24 sambung network. Okay, ni kalau misalnya tak cukup lah ni 6 PC, 6 PC, 6 PC kat dalam ni. Sama, dia sama. So berapa banyak kita nak gunakan? Mungkin kita nak gunakan 2 sahaja sebab PC kita 10. 2 ni dah 12 kan? 6 campur 6, 12. So 2 PC boleh guna, tak apalah. Extra 2 tu kita kosong, takkan nak buat banyak kan? Itulah. So saya harap anda akan menjadi lebih faham dah dengan contoh yang kedua ini. Okey, ini adalah contoh yang ketiga. IP address adalah 172.1.1.33/24. Subnet masknya adalah 255.255.255.0, which is /24 ni menunjukkan ini adalah subnet masknya. So berdasarkan yang jadual ni, jadual ni kita biasakan saya minta anda supaya biasakan dengan jadual ni. Kita ada bilangan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Kuasa 2 ni adalah 0, 1 sampai 7. Nilai kuasa dia adalah 1 sampai 128. Binary-nya untuk ni adalah 1, 2, 3. Kosong dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8. So nilai yang diperolehi semua adalah kosong. So nilai binary 1 tak ada, kosong. So nilai binary kosong adalah 8. Jadi 2 kuasa 8 adalah 256. Kalau binary 2 kuasa kosong adalah 1. So semuanya adalah 0/24. So ini cara jadual dia 255, 255, 250. Subnet ni dia adalah satu, jumlah host yang digunakan adalah 256. So 254 host. Okey, yang Y yang kita fikirkan, yang satu tu kita okey je untuk tolak je kan. So untuk ni 256 tolak 2 jadi 254 yang boleh guna. So blok subnet kita 256 host dalam satu blok. Macam tadi contoh soalan yang kedua, dia boleh banyak blok lah. So dia ada available host, dia ada semua host 8 host bagi setiap blok. Yang ini 256 dalam satu blok, banyak lah kan, sebab dia kira antara 0 hingga 255. Okey, kita susun balik dekat jadual dia. Host IP address 172.30.133, subnet mask dia 255.255.250. Number of subnet bit 1 bit, number of subnet 2/8 sama dengan 256 lah. So 256 kita host bit dia lah, kita kira kat bawah. So tolak dengan 2 sebab network dengan broadcast, jadi 254. Network IP network subnet address adalah 172.30.1.0, kita start dengan 0. So first host mestilah 1. Last host ni 255 digunakan untuk broadcast. So dekat yang usable ni kita jadikan 254 lah. So total up adalah 256. Macam mana kira? 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 255. Dapatlah 256 host. IP type adalah public dan CIDR notation adalah /24. Kelas C wildcard adalah 0.0.0.255. Okey, berdasarkan keputusan tadi, saya minta maaf tadi saya cakap public, sebenarnya dia private so pengiraan kita tadi pun sebenarnya untuk private, saya yang tersilap. Okey, so untuk ni kita check balik dekat dalam subnet calculator. So dalam subnet calculator kita tengok balik nilai dia adalah sama seperti yang kita kira tadi.
Okey, seterusnya contoh yang keempat. IP soalannya adalah IP address 192.168.10.234/24, subnet mask 255 sebab dia 24 kan. Jadi 255. So, kita tengok pada jadual yang sama. Sebab dia 255 maka dia semua kosong. Nilai dia adalah kosong. Nilai binary pun kosong. Nilai binary 1 dia tak ada. Nilai binary kosong ada 2 kuasa 8 iaitu 256 IP dalam satu blok. Okey, itu poin kita. So, daripada 255, 255, 250, ini adalah blok standard kita untuk /24. So, subnet ni adalah 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa 0 sama dengan 1. Okay, kita let go saja. So, jumlah host yang boleh digunakan 2 kuasa Y tolak 2 sama dengan 2 kuasa 8 tolak 2 sama dengan 256 tolak 2 sama dengan 254 host yang boleh digunakan. So, pada bagaimanapun kita noted dalam satu blok dia mempunyai 256. Macam mana kita kira daripada 0 sampai 255. So, total dia adalah 256. So, ini adalah jadual hasil daripada pengiraan tadi. So, host IP address 192.168.10.234, subnet mask 255.255.250, number of subnet bits 1, number of subnet 208 256. Okey, subnet bits ni yang apa? Yang binary 2 kuasa X tu lah. Jadi 1 bits lah. So, number of host bits per subnet 256 host bit, number of usable 254 yang boleh digunakan. So, network kita kira daripada 192.192.10.0. Broadcast kita ambil 255. Selain daripada itu adalah first host IP available 1 hingga 254. Total adalah 256 host. IP type public CIDR notation kita adalah /24. Kelas C wildcard kita adalah 0.0.0.255. Okey, berdasarkan apa yang kita dapat tadi, kita kira dekat menggunakan subnet calculator. So, hasil dia adalah seperti berikut, sama dan dia juga public seperti yang kita dapat. Seterusnya adalah contoh kelima, iaitu soalan dia adalah IP address 192.168.3.219/30. Subnet mask dia adalah, kalau 30 dia jadi 255, 255, 255 dan 252. Di sini kita nampak X adalah binary 1, kita ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y binary bagi kosong ada 2, 1 dan 2. Okey, kat situ kita kira So, untuk binary 1 dia tambah 128, 64, 32. Semua kira berapa? Itulah total dia. Sementara binary kosong kita ada 2 kuasa 2, 4. Ada 4 IP dalam satu blok. So, /30, inilah cara dia. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Ikut dalam segmen terakhir. Okey, berdasarkan pada yang kita kira tadi, so 255, 255, 255, 252 di sini. So, dekat hujung tu kan, nilai hujung di 252 tu dia macam mana? 2 kuasa 0, 2 kuasa 1 tak kira, 2 kuasa 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni. Jadi dia 128 campur 64 campur, jadilah 252. So, itu yang jadi 255, jadi 252. So, subnet dia 2 kuasa X adalah 6. X tu adalah 1 kan, binary 1. Dia ada 64. Jadi, jumlah host yang digunakan adalah Y. Y 2 kuasa 2 yang boleh guna ni. 2 yang kosong ni, maknanya yang kosong ni available, boleh guna, boleh pinjam. So, 2 kuasa 2 jadi 4. Tolak 2 sama dengan jadi 4 tolak 2 jadi 2 host sahaja yang boleh digunakan. So, dalam satu blok ada 4 host dalam satu blok dan itu adalah host untuk satu blok. Macam yang saya cakap tadi, kalau perlu kita boleh tambah lagi. Okey, berdasarkan pengiraan tadi, kita dapat penuhkan host IP address kita adalah 192.168.3.219. Subnet mask kita sama dengan tadi, cuma kita tambah dengan belakang itu 252. The number of subnet bits adalah 64. Kenapa 64? Tadi kita kira kan 64.
64 bits. Jadi number of subnet untuk yang kita guna yang available tu 2/2 sama dengan 4 host. 4 host yang ada tolak 2. Tolak 2 sebab satu nak guna untuk broadcast, satu nak guna untuk network. So kita cuma ada 2 je tinggal. So 1, 2, 3, 4. Jadi 4 host saja guna IP type private CID annotation /30. /30 berapa tu? Okay. So CID annotation okay. Kelas adalah C, wildcard adalah 0.0.0.4. Okay, saya sorry sebab tadi saya tersalah baca. So tadi adalah private dan dia adalah /30 dan dia punya wildcard mask dia adalah 0.0.0.3 sama dengan result yang kita dapat ini. So untuk short dia 192.168.3.219/330. So kalau kita tengok dekat dalam table ni dia ada suggestion lah untuk lagi-lagi tambah. Kalau misalnya kata kita nak buat, kita misalnya kata kita cuma so ini sebab since dia cuma ada 2 je kan, 2 PC dan satu network, so tak cukup. Let's say dalam komputer, dalam tempat tu ada 4 PC, so kita boleh buat penambahan lagi. So ini adalah LAN yang pertama, ni adalah LAN yang kedua. So LAN yang pertama network address dia kosong, broadcast dia 3, ada satu PC yang boleh 1 dan 2. So kita buat LAN yang kedua, network dia 4, broadcast dia 7, ni 5 dan 6. Tu kalau ada 4 PC. Kalau ada banyak, ada 10 PC, buatlah 2, 4, 6, 8, 10 sampai sini. Sini boleh buat LAN-LAN seterusnya. Ini adalah suggestion lagi daripada calculator subnetting tu, single lah 192.168.3.252 hingga 255. Ini yang terakhir lah. Jadi kalau kita tengok tadi daripada kosong kan, tapi sebab kita menggunakan hanya 4 host dalam satu blok dan kita punya boleh 2 PC dalam satu blok, so kita mungkin guna banyak, tapi kat sini suggestion LAN dia sehingga 255 lah standard dia. So itu sajalah penerangan saya tentang pengiraan subnetting. So saya harap anda faham dan cuba buat latihan berdasarkan tugasan yang telah diberikan. Ada sebahagian pelajar telah menghantar dan mungkin difaham pada penerangan yang lepas. Tetapi ada beberapa pelajar yang masih belum hantar dan saya harap rakaman ini dapat membantu anda untuk buat study ulang kaji semula dan menyiapkan semua tugasan yang diberikan dan menghantarnya dengan pada segera. Itu sahaja. Terima kasih. Bye.